Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'un alim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wanshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, bersyukur hamba kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat hamba membaca risalah Wisyaul Afrah pada waktu zuhur yang mulia, dan hamba minta izinkan hamba yang jahil lagi banyak dosa membaca risalah Wisyaul Afrah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Dan wajib sambungnya daripada babu arkanil iman wal islam, dan wajib atasnya, yakni atas mukallaf. Istilah ulama usuluddin, kalulah kemudian daripada lafaz wajib tu atas, wajib atas dengan makna wajib syarak. Wajib syarak, apa kalau wajib syarak, tahu boleh pahala, tak tahu dosa kita. Itu makna wajib syarak. Dan wajib atasnya, atas mukallaf pula bahawa mengetahui akan aqaidil iman. Aqaidil iman ni dikatakan juga ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu sifat 20. Tu wajib kita orang mukallaf ni kena tahu. Kena tahu makna mukallaf. Hamba royak sama-sama dah orang yang sempurna umur 15 tahun ataupun umur dia 8 tahun 11 bulan 16 hari dia mari darah, maka dihukum ke mukallaf balik. Maka wajib atas dia kena tahu, kena belajar hukum sifat 20. Tu. Dan iaitu aqaidul iman, yang dikatakan juga nama ilmu usuluddin tu, mengetahui segala sifat yang wajib bagi Allah. Tu sifat yang wajib bagi Allah. Istilah dia guna. Kalau wajib makna bagi Allah, dengan makna hukum wajib bagi Allah ataupun wajib pada Allah, dengan makna wajib akal. Wajib akal, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat wajib, yakni wajib bagi kita i'tikad. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kamalat yang tidak terhingga banyaknya. Cuma ijtihad Abul Hasan Asy'ari tak dapat tidak bagi setiap mukallaf kena tahu sifat 20. Cuma bagi Abul Hasan Asy'ari 13 sifat wajib tahu dengan tafsili. Tu. Adapun sifat maknawiyah tahu dengan ijmali tak apa di sisi Abul Hasan Asy'ari.
Adapun di sisi Abu Mansur Maturidi wajib tahu dengan tafsili 20 sifat. Tu dia. Baik. Dan yang mustahil atasnya atas Allah. Kena tahu juga mustahil atas Allah. Yakni mustahil atas Allah. Ini istilah dia guna. Makna mustahil atas Allah, yakni mustahil akli. Mustahil akal. Mustahil akal. Mustahil akli. Makna mustahil akal ni, mustahil itu bukan sifat Allah. Kerana mustahil itu benda tak ada. Duk cara buat apa benda mustahil? Duk cara nak tahu kita benda mustahil ni benda tak ada pada Allah Ta'ala. Tu nak tahu benda mustahilnya. Tu dia. Dia ibarat dan yang mustahil atasnya atas Allah. Mana benda mustahil ni mustahil pada akal. Tu dia. Dan yang harus pada haknya hak Allah Ta'ala. Harus pada hak dengan mana harus dua pihak. Harus minal janibain. Harus Tuhan nak buat dan harus Tuhan tak saya buat. Harus dua pihak. Umpama kita lah ni harus bagi Allah nak mengekalkan kita dalam hidup, dan Allah Ta'ala harus bagi dia nak mematikan kita bila-bila masa saja. Jadi gitu, perkara wajib akal ni terbahagi kepada dua. Perkara wajib akal ni terbahagi kepada dua. Pertama, amun royak perkara wajib akal dulu. Wajib akal tu. Perkara wajib akal ni, ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Itu wajib akal. Wajib akal ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu ay la yasdukul aqlu bi adamihi. Maknanya hukum wajib akal ni barang yang tak tasawur pada akal akan tak adanya. Makna tak membenar oleh akal dengan ketiadaannya. Umpama mengambil lapar bagi setiap jirim. Mengambil lapar bagi setiap jirim. Jirim ni tokolle. Sama ada tokolle hak boleh belah boleh bagi, dipanggil jirim jisim. Yang kedua, tokolle hak tak boleh belah tak boleh bagi, dipanggil jirim firik. Jadi jirim ni tak tasawur pada akal nak kata dia ni tak ada tepat. Mesti ambil tepat. Itu lawazin bagi jiring. Sama ada jiring tu di atas atau di bawah, di hadapan, di belakang, di kiri atau di kanan. Itu lawazin bagi jiring. Tu lawazin bagi jiring. Sabit tu kita tak boleh nak iktikad Allah Ta'ala bertempat, sebab tempat ni lawazin bagi jiring. Lawazin bagi jirim. Jiring-jiring ni bahasa kita kata gak tokolle hak boleh belah boleh bagi, atau tokolle tak boleh belah tak boleh bagi. Tu ulama usuluddin istilah ke jiring jising ni dikatakan jiring-jiring ni kena kepada zat hawadis, zat yang baru. Adapun Allah Ta'ala, zat Allah dikatakan, ditarifkan maqama binafsih, barang yang membawa diri sendiri. Adapun jiring ma tahayyaza binafsih, barang yang mengambil apa dengan diri dia. Itu makna jiring. Tu dia. Jadi wajib akal ni tak membenar oleh akal dengan ketiadaan ambil tepat. Makna jiring mesti ambil tepat. Tu kita kena belajar wajib akal. Yang kedua, mustahil akal. Mustahil akal ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Barang yang tak tasawur pada akal akan adanya. Umpama kita kata jiring tu sunyi daripada gerak dia. Setiap tokoh tu gerak dak dia dak. Supaya duk tokoh ni. Ni dia.
Dia dok gerak dok. Tak terima. Mesti terima salah satu. Teko ambo kecek ni orang panggil gerak. Teko ambo dia tu orang panggil dia. Itu benda lawazain bagi jiring. Kalau jiring sunyi daripada gerak dia, dihukum ke akal hukum mustahil. Tu. Yang ketiga menurut harus akal. Harus akal ni ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamu. Barang yang tasawur pada akal akan adanya dan tiadanya. Umpama jirim, ada kala gerak, ada kala dia. Itu harus. Hari ni duduk masjid Topak. Esok duduk Geting. Masalahnya. Itu orang panggil harus. Bagi harus ni ada kala gerak, ada kala dia. Itu benda harus akli. Baik. Kalau gitu ulama bagi wajib akal ni terbagi kepada dua. Wajib akal yang daruri dan wajib akal yang bahasa nazari. Kita belajar hukum akal ni barulah kita masuk belajar ilmu usuluddin. Tidak peling orang panggil. Tidak peling. Tidak peling dengan makna tak toyo lah. Tak toyo. Baik. Wajib akal yang bahasa daruri seperti kita kata 1/2 daripada 2. Tu wajib akal. Tapi wajib akal yang bahasa daruri, mudah sangat. 1/2 daripada 2. Orang faham belaka. Tu dia. 5 riyal setengah daripada 10 riyal. Orang faham. Tu wajib akal yang bahasa daruri. Adapun wajib akal yang bahasa nazari, seperti hukum wajib wujud Tuhan yang menjadikan alam ini. Kita kena nazar. Wajib akal ya bahasa nazari. Kita kena tilik. Umpama alim ni teka no ada dengan tak ada supaya kita. Ambo masuk dalam kata alam. Teka ambo no ada dengan tak ada berdua sama berat. Kata-kata terima li ada. Tu. Akal kita kata mesti ada orang yang mengadakan dia. Ia tidak boleh ada dengan sendiri dak. Tu dia. Supaya ni siari hari malam. Ya kata ada malam dengan sendiri dengan tidak ada orang mengada. Akal tak terima. Itu wajib akal ya bahasa nazari. Kemudian mustahil pula. Mustahil akal daruri. Mustahil akal nazari. Mustahil akal daruri seperti hukum tiada terima akal umpama 1/2 daripada 3. Akal tak boleh terima. 1/2 daripada 3 akal tak boleh terima. Itu orang panggil mustahil akal daruri, mudah sangat je. 1/2 daripada 3 orang tak terima dah. Tu dia. Itu mustahil akal daruri. Mustahil akal nazari umpama hukum tak terima akal ada yang menyekutukan Allah Ta'ala. Mustahil akal nazari. Tu. Akal kita hukum mustahil. Ada yang menyekutukan Allah Ta'ala. Mustahil. Umpama dalam satu ayat Allah Ta'ala kata, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata. Kalulah ada pada langit dan bumi Tuhan yang lain selain daripada Allah, nescaya rosak binasa. Rosak. Dalam satu rumah, dua ketua. Lama-lama rumah tu cerah barang lah. Cerah barang. Yang ada satu ketua. Tu panggil mustahil akal nazari. Kita mikir molek. Kalau ada sekutu bagi Allah, binasa. Contoh. Nak win apa? Kalulah kita kata Tuhan B, royak ko Tuhan A waktu hujan. Tuhan A pun waktu hujan. Lepas tu hujan banyak benar. Lepas tu B pun kata bola cekak ni sudah lah banyak dah ni. Tu. Jadi menunjukkan Tuhan A lemah pula lah. Tu dia. Tu tak boleh terima. Allah dua. Tak boleh terima. Sebagaimana kita belajar dalam Quran kata a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul huwallahu ahad. Kata olehmu ya Muhammad Allah tu
lam yalid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tu dia dalilnya Allah Ta'ala. Yang ketiga, harus akli. Harus akli ni hukum keadaan seorang tu ada kala hukum harus akli yang bahasa daruri. Harus akli yang bahasa daruri, seperti kita hukum keadaan seorang tu ada kala gerak, ada kala dia. Tu harus akli yang daruri. Gerak dia seorang tu. Tu hukum harus akli yang daruri. Dan harus akli yang nazari. Harus akli yang nazari. Umpama kita hukum Allah Ta'ala wi pahala kepada orang Islam yang tak beramal. Tu harus akli yang nazari. Orang semaya bedok rata-rata tu wi pahala dia. Tu harus, tapi akal kita ada nazar, ada tilik ke. Tapi kita jangan putus asa kalau kita buat amal. Allah Ta'ala jamin siap-siap dah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihah. Siapa-siapa berharap bertemu akan Allah, maka hendaklah dia beramal akan amalan yang soleh. Tuhan suruh. Jadi kalau lah orang tahu amal Tuhan pala, masuk dalam harus akli yang nazari. Kita bagi situ. Tu dia. Mula klik. Dan wajib atasnya, atas mukallaf. Wajib atas dengan makna wajib syar'u. Mula klik. Kalau wajib bagi ataupun wajib pada dengan makna wajib akli, bukan wajib syar'u dak. Tu dia. Ni. Dan wajib atasnya, atas mukallaf pula bahawa mengetahui akan aqaidil iman. Dan iaitu aqaidil iman, mengetahui segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Kena belajar. Sifat 20 yang wajib bagi Allah Ta'ala. Dan yang mustahil atasnya atas Allah, kena belajar juga sifat 20 hak mustahil, supaya kita tahu benda mustahil ni tak ada pada Allah Ta'ala. Dan yang harus pada haknya hak Allah. Harus dua pihak, sama ada Tuhan nak buat ataupun Tuhan tak saya buat, harus bagi dia. Dan segala sifat yang wajib bagi segala Rasul alaihi mussalatu wassalam. Wajib bagi Rasul ni bersifat dengan sidik, amanah, tabligh, fatanah. Wajib Nabi bersifat dengan 4 sifat ni. Tu dia. Tak terima pada akal kita sama sekali Nabi tak bersifat dengan 4 sifat ni. Tu dia. Dan yang mustahil atas mereka itu segala Rasul. Mustahil atas Rasul ni bersifat dengan kalau sidik benar lawan dia kizbun, dusta, ataupun dusta, kizbun. Tu sidik lawan kizbun. Tu sidik, amanah lawan khianat. Khianat mustahil. Rasul bersifat dengan sifat khianat. Khianat ni dengan makna Rasul buat benda haram. Tak kira pada akal kita sama sekali. Tabligh, Rasul bersifat dengan kitmun, makna menyembunyikan. Mustahil. Dan Rasul bersifat dengan cerdik. Mustahil Rasul ni tak cerdik. Tu dia dah. Dan yang harus pada hak mereka itu Rasul alaihi mussalatu wassalam. Kita nak belajar insya-Allah dengan jalan rekah dalam kitab Wishahul Afrah. Baik. Maka wajib bagi Allah Ta'ala, maka wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok dia ibarat dia, maka wajib bagi. Tu
Wajib bagi ni wajib akli. Wajib bagi Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala 20 sifat. Tu dia. Wajib bagi Allah. Yang ni wajib bagi akal kita. Rata kita kena belajar tu wajib syarak. Wajib syarak kena beza. Wajib syarak dengan wajib akal. Lama ke tukar ke. Wajib syarak tu tahu boleh pahala, tak tahu dosa. Wajib akal benda hak tetu sungguh. Nak mudah kita kecek. Wajib akal ni benda hak tetu sungguh, tak terima nak balik kata tak ada sama sekali, tetu sungguh-sungguh. Itu makna wajib akal. Tu dia. Baik. Kalau gitu, ambo tinggal maudhu' tujuan kita belajar ilmu usuluddin ni. Tujuan kita belajar ilmu usuluddin ni, pertama, maudhu' yang pertama kita belajar aqaidil iman ni, kita nak kenal akan zat Allah Ta'ala dari segi sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Kita belajar hukum sifat. Itu kita kenal zat Allah melalui dari segi sifat-sifat yang wajib bagi Allah dan sifat-sifat yang mustahil atas Allah dan sifat-sifat yang harus pada Allah Ta'ala. Itu dia. Tu maudhu' kita belajar ilmu usuluddin. Yang kedua kita belajar maudhu', kita belajar ilmu aqaidil iman ni. Nak tahu zat Rasul dari segi sifat-sifat yang wajib bagi Rasul, sifat-sifat yang mustahil atas Rasul dan sifat-sifat yang harus padanya pada Rasul. Tu dia. Yang ketiga, kita belajar ilmu usuluddin ni. Tu dia. Supaya kita tahu segala kejadian dari segi jirin-jirin dan arak-arak, sekira-kira keadaan ni jadi pertunjuk dan jadi dalil atas ada Allah Ta'ala. Kita ni arak ni umpama kita kata sifat bagi jirin dikatakan arak. Bulat, pendek, tinggi, tu kecil, besar, tu arak bagi jiring. Arak ni dia sifat dia gerak. Tu dia. Jadi apabila kita kenal arak jiring, kita kenallah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa-siapa kenal diri, maka kenallah Allah. Kita kenal diri kita ni arak jiring. Tu dok lagu tu. Gapo arak jiring? Tokole boleh belah boleh bagi, tokole tak boleh belah tak boleh bagi. Itu arak tu. Arak jiring. Jiring tokole lah. Arak tu sifat bagi jiring. Yang keempat, tujuan kita belajar ilmu usuluddin ni supaya pegangnya kita, kepercayaan kita dengan kenyataan yang didengar daripada khabar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahu syurga, tahu neraka, tahu hari kiamat. Tu tujuan kita belajar ilmu usuluddin. Tu dia. Iaitu sifat 20 tu. Tu. Iaitu sifat 20 tu. Baik. Iaitu sifat 20 tu wujud. Arti wujud tu ada sengoti. Tu. Ada tu ada sengoti. Wujud tu wujud yang zati. Wujud Allah
wujud yang zati. Tu wujud zati maknanya wujud sengoti. Tak terima balik nak kata tak ada sama sekali. Ada seada-ada. Ada pun wujud kita ni wujud yang aridhi. Wujud baru datang. Dulu tak ada, pala ni ada. Itu yang panggil aridhi. Ada pun wujud Allah, wujud yang zati. Ada dia ada sengoti. Tetap, benar, sungguh. Tu dia. Dan ada Allah Ta'ala ni tidak dikeranakan dengan satu kerana. Tu ada Allah, ada sengoti. Tu makna kata wujud yang zati. Kalau gitu, ambil sikit petik dalam Kifayatul Awam, dia kata dalil ambo terjemuh. Takut lambat. Dalil atas wujud Allah Ta'ala baharu alam ini. Maknanya wujud alam ni kemudian daripada tak ada. Itu menunjuk kata ada Allah. Ada kita ni dulunya tak ada. Pala ni ada. Itu dalil kata ada Allah. Alam-alam ni jiring. Tokoleh. Seperti zat makhluk. Arak, sifat. Besar, kecil, tinggi. Tu arak. Dan gerak dia. Dan warna. Ini semua ni sifat bagi arak. Tu dia. Dia kata lagi. Sungguh adalah baru alam menjadi dalil atas wujud Allah Ta'ala. Kerana bahawasanya dia kata alam ni tak sah bahawa ada ia alam baru dengan sendirinya. Tak boleh. Ia ada dengan sendiri. Malah kaya gelak dengan sendiri. Tidak ada orang yang menggelakkan. Tak terima akal kita. Tu dia. Dia kata, la yasihu an yakuna hadisan binafsihi min ghairi mujidin yujiduhu. Tak sah bahawa ada ia alam baru dengan sendiri daripada ketiadaan orang yang mengadakan. Yang mengadakan alam ni. Tak sah. Apa? Kerana bahawasanya sebelum daripada wujud alam kita ni ada kita ni sama bagi tak ada dia, sama berat. Kata-kata kita terima balik ada, tak terima balik tak ada. Ni tahulah bahawa orang yang mengadakan kita iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dia kata sini falaya yang amu sikit yang berkata falamma wujida, maka tatkala didapat akan alam wazala adamhu, dah hilang oleh tak ada alimna, kita tahulah anna wujudahu, bahawa sewujud alam ni tarajjaha, terlebih rajah, terlebih kuat ala adami, atas tak ada alam. Wa qad kana hazal wujudu musawiyan lil adam, dan sesungguh adalah ini wujud kita ni menyamai bagi tak ada. Sama berat. Nak ada dengan tak ada sama berat. Maka tak sah bahawa ada alam ni jadi sendiri atas tak ada dengan sendiri tu. Jadi dengan sendiri tak sah, mesti ada yang mengadakan dia, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil dia. Dia kata sini lagi. Ambil dalil. Lianna tarajjaha ahadul amrayni mutasawiyaini. Kerana bahawa yang merajih, yang mengkuat oleh satu daripada dua pekerjaan yang bersamaan, min ghairi murajjihin, daripada ketiadaan murajjih, muhalung, mustahil. Ada dengan tidak ada orang mengadakan, mustahil. Umpamanya Zaid. Yuk misal Zaid supaya kita zaman budak ngapa mata jermih lah. Qama Zaidun wa ra'aitu Zaidan wa maratu bi Zaidin. Tak ada misal lain, misal Zaid semua. Tak apalah ulama ule nak wi kita lekat. Umpama Zaid sebelum daripada wujud dia harus bahawa dia ni ada tahun ni ataupun ada tahun depan. Rata-rata dan harus Zaid ni kekal atas tak ada. Rata-rata ada dia.
Ada dia. Tak terima balik nak kata tak ada. Dengan tidak ada yang mengadakan dia. Itu hukum mustahil. Mustahil situ. Kalau gitu ambo ngelah sikit ni nak royak sifat wujud. Nak royak sifat wujud yang mana sifat wujud ni perbahasanya antara Abul Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Kena belaka. Cuma nak royak. Jadi di sisi Abu Mansur Maturidi dikatakan wujud tu, di sisi Abu Mansur Maturidi bukan dia ain zat dan bukan lain daripada zat. Bukan. Jadi atas kaul Abu Mansur Maturidi ni, wujud tu dikatakan satu hal yang menengahi antara ada dengan tiada. Satu kelakuan. Ditarifkan oleh ulama makna wujud itu al-halu wajibatul lidzat madamatiz zat. Satu kelakuan yang wajib bagi zat selama berkekal zat. Ini hal ni tidak dikeranakan dengan satu kerana. Tu dia umpama kita tengok satu orang duduk depan kita. Selama dia duduk depan kita tu dikatakan ada. Jadi ada tu bukan perkara ada boleh tengok. Kita tak boleh tengok ada tu. Hak boleh tengok tu dia. Jadi ada tu tak boleh tengok. Jadi ada tu satu kelakuan yang sabit bagi zat selama berkekal zat dia duduk sini. Jadi ada tu dikatakan satu kelakuan di sisi Abu Mansur Maturidi. Adapun di sisi Abul Hasan Asy'ari, di sisi Abul Hasan Asy'ari kena wujud-wujud tu kena kepada ain maujudah. Wujud tu kena kepada ain maujud. Umpama kita pergi rumah babo kita pergi assalamualaikum, babo ada babo. Jadi ada tu kena ke zat babo dah lah. Kata Abul Hasan Asy'ari, bukan benda lain. Lepas tu dikatakan wujud tu sifat di sisi Abul Hasan Asy'ari amrun i'tibari, perkara yang dikira-kira. Jadi amrun i'tibari ni ambo nak royak selalu. Amrun i'tibari ada kala amrun i'tibari ikhtira'i. Ikhtira'i ni maknanya reka-reka. Ikhtira'i, reka-reka. Yang kedua intiza'i. Amrun i'tibari intiza'i. Baik. Umpama kita katakan amrun i'tibari ikhtira'i. Umpama bakhil itu berada bagi orang yang mulia. Tu reka tu. Bakhil pada orang mulia ni reka. Umpama juga kemuliaan bagi orang bakhil tu orang panggil reka. Jadi benda kira-kira tu dia katakan reka. Tu dia. Satu. Yang kedua amrun i'tibari intiza'i. Intizak terhasil. Umpama kemuliaan daripada orang mulia. Sifat mulia daripada orang yang mulia tu amru i'tibari, tapi intizak diambil daripada bersifat dia dengan sifat kemuliaan, maka dikatakan dia mulia. Tu dia. Begitu juga bakhil. Bakhil tu satu sifat diambil daripada kebakhilan seorang tu, dikatakan orang tu bakhil. Tu amrun intibari intiza'i. Jadi alhasil benda yang maujud terbagi kepada empat. Satu, benda yang maujud. Maujud ni sekira-kira tu buka hijab kita boleh tengok. Tu maujud, ada. Yang kedua benda makdum. Benda tak ada langsung.
Kalau kata sifat ni, sifat kita bahas sifat maujud, kena kepada sifat ma'ani. Makdum, benda tak ada. Umpama sifat salbiah. Sifat salbiah ni benda tak ada. Cuma takut kejap di fikiran kita, Tuhan ni bersifat dengan sifat qidam. Sedia Allah. Benda takut. Umpama nak mudah nampak kau kita. Sifat tua pada seorang itu. Kejap di fikiran kata, tua dia ni. Tua. Tua ni benda takut. Ada ke? Tak ada nampak. Hak nampak dia. Tu. Dia kedua benda makdum. Yang ketiga benda hal. Ni hal ni. Hal ni kena kepada hal nafsiyah dan hal maknawiyah. Yang ketiga yang keempat kena kepada amrun iktibari. Pak semua. Jadi amrun iktibari pekerja yang dikira-kira. Kata baba ambo, benda amrun iktibari umpama kita duk belajar dulu. Tak klik lagi kampung. Ayah kata nak beli kereta. Beli dah kau kereta, tak beli lagi. Ayah royak nak beli kereta tu, kita koyak dah boleh-boleh. Tu pekerjaan yang dikira-kira. Ada ke? Tak ada lagi. Benda kira-kira baru. Nanti mu klik ni aku belilah kereta. Benda tu dikira-kira saja. Itu amrun i'tibari. Ini. Kita bahas sifat wujud Allah Subhanahu wa taala. Cuma nak share. Allah dikatakan bersifat dengan sifat wujud. Wujud Allah yang zati. Allah Taala ayat dah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ambo lek-lek. Qul huwallahu ahad. Kata olehmu, Allah tu sa. Sa Allah Taala. Sa. Lam ya Allahus samad. Allah tempat tumpuan. Lam yalid, tak pernah beranak ia. Walam yulad, dan tidak pernah diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi Allah Ta'ala kufu. Masalah wujud Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala rakyat dah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Wala in sa'altahum, demi sesungguhnya jika engkau bertanya akan mereka itu orang kafir, man khalaqas samawati wal ard, siapa buat langit dan bumi, la yaqulunna Allah, nescaya berkata mereka itu Allah. Tapi dalam masa yang sama, orang Yahudi kata Uzair anak Allah. Itu syirik dia, kupu dia dengan Allah. Dalam masa yang sama, Kristian, Nasara, dia kata Masih anak Allah. Dalam masa yang sama, kafir musyrikin Mekah sembah batu, sembah berhala. Itu kupu. Tu dia. Jadi kalau demo nak pernama ke tokoh demo Allah, tak kena lah. Tak kena sakit. Tak kena. Tak kena. Tu dia. Kita belajar dah. Allah nama bagi zat. Tuhan zat yang terkaya daripada tiap-tiap barang lain dan berkehendak oleh tiap-tiap barang lain kepada dia. Itu dia. Itu dia. Walaupun dia aling pada kita, tapi Allah Ta'ala rakyat dah, man yahdillah fala mudillalah. Siapa-siapa nak petunjuk, maka tidak ada orang boleh menyesak. Wa man yudlil, siapa-siapa Allah Ta'ala nak menyesak, fala hadiyalah, maka tidak ada orang yang boleh memberi petunjuk. Kemudian sekat tu dulu. Kalau nak pergi kepada sifat qidam tu, banyak lagi kita kena ayak. Qidam idafi, qidam zamani, banyak. Sekat tu dulu untuk minggu ini. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.